Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Muhammad Izzat Faris bin Wanazli daripada kelas 2.7. Saya akan menerangkan sedikit sebanyak sejarah khot nasakh ini. Khot nasakh dikatakan sebagai seni yang berasal dan berkembang dari tulisan Arab asli. Ia bermula dari asal khot Arami Nabati, kemudian dikenali sebagai khot Hijazi sebelum kebangkitan dakwah Nabi Muhammad SAW. Tulisan ini melalui proses pengindahannya secara berperingkat-peringkat. Pada kurun ketiga dan keempat Hijrah, seorang menteri dari kerajaan Abbasiyah iaitu Ali bin Muqla 272 hingga 328 Hijrah bersama saudaranya Abdullah telah memperhaluskan tulisan ini dan mencipta satu kaedah yang dikenali kini sebagai kaedah penulisan khot nasakh. Ibnu Muqla sendiri pada asalnya menamakan khot ini sebagai Al-Badi, tetapi dikenali oleh orang ramai sebagai khot nasakh. Mungkin lantaran peranan yang dimainkan oleh khot ini, ia menjadi terkenal terutamanya pada kurun kelima. Khot ini terus diminati dan mula dipelajari secara meluas. Semasa pemerintahan Atabikah 545 Hijrah, khot ini seterusnya melalui satu proses yang dikatakan sebagai proses pengindahan menyeluruh. Lantaran sumbangan Atabik tersebut, ada yang menggelar khot ini sebagai khot nasakh Atabik. Atabikah telah memainkan peranan yang penting dalam memartabatkan khot nasakh. Di zaman ini, selain melengkapkan keindahannya, mereka dikatakan sebagai yang bertanggungjawab menggantikan khot kufi kepada khot nasakh dalam penulisan Al-Quran. Lebih dari itu, ia bukan sahaja digunakan dalam penulisan Al-Quran, bahkan telah tersebar di timur dan barat dunia Islam. Digunakan untuk pelbagai peranan media, menjadikan khot kufi mula dilupai atau kurang diminati. Mengapa dipanggil nasakh? Ada beberapa pandangan mengenai nama khot nasakh. Ada yang mengatakan ia dinamakan nasakh kerana tulisan ini digunakan untuk menaskahkan, atau dalam kata lain adalah membukukan Al-Quran serta pelbagai naskah ilmiah yang lain sejak dari kurun pertama Hijrah lagi. Ia terus menjadi tulisan utama bahan-bahan ilmiah hingga ke hari ini, sama ada di dalam akhbar, majalah, komputer dan sebagainya. Selain terus menjadi tulisan utama Al-Quran, ciri-ciri khot nasakh ini, terdapat beberapa ciri-ciri khot nasakh ini. Antaranya, ia mudah dibentuk, lembut, praktikal dan mudah dibaca kerana mempunyai baris. Tulisan khot nasakh ini digunakan pada zaman sekarang untuk menulis Al-Quran, akhbar dan majalah-majalah ilmiah. Ini merupakan contoh khot nasakh yang telah saya buat. Ia sangat senang, mudah dan sangat praktikal untuk kita yang baru nak belajar tulisan khot ini. Saya harap pembentangan saya ini dapat memupuk minat anda untuk menceburi dalam bidang khot ini. Sekian, terima kasih.